سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, temu lagi kita. Kita ini sama sambungan pada kata Syekh mungkin. Masih Qala Syekh rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan makna asal pada perbuatannya itu bahwasanya tiada ada satu zat yang menyekutukan Allah Ta'ala dan memberi bekah pada menjadi dan mengadakan apa-apa mungkin. Tidak ada satu pun lain daripada Allah yang menyekutu Allah, yang bersama-sama, yang berkongsi dengan Allah pada mengadakan apa-apa mungkin. Arti mungkin, perkara yang boleh adanya dan tiadanya. Perkara yang boleh adanya dan tiadanya. Ini cakap mudah lah. Kalau ikut nak detail betul, perkara yang boleh ada dan sungguh dan tiadanya dan tidaknya ataupun tiada sungguhnya. Itu. Tapi tak apa. Ada dengan makna sungguh. Begitu. Ini kita kena faham cara ulama. Jangan kita terus kritik. Macam tadi lah, nafi kam. Ulama semua faham, bukan nafi kam, nafi ma hasala bil kam. Tapi dah semua faham, jadi tak ada masalah. Macam ni juga. Mungkin, benda mungkin ni bukan hati kita. Iman mungkin, kufur mungkin, sihat mungkin. Kan? Ada benda yang mungkin tu yang boleh ada, boleh tiada. Ada benda mungkin tu yang boleh sungguh dan tidaknya. Kan? Benda mungkin juga. Tapi bila sebut ada, maknanya dengan makna sungguh. Itu jelas. Baik. Perkara yang boleh adanya. Boleh ni dengan makna padan. Dan mungkin. Ataupun patut. Perkara yang boleh adanya ni padan dan patut adanya dan tiadanya. Boleh ada, boleh tiada. Ini mungkin. Artinya, takut tak faham lagi boleh ada dan tiada. Yang menerimakan, ini perkara yang menerimakan yang patut dan padan tiap-tiap satu. Dia boleh menerima tiap-tiap satu. Dia boleh menerima ada, boleh menerima tiada. Tapi atas jalan bergilir ganti. Dan patutnya. Yang boleh ada dan tiada. Yang boleh menerima tiap-tiap satu di antara ada dan tiada atas jalan bergilir ganti dan patutnya. Ni atau pada boleh. Ataupun atau pada menerima. Menerima salah satu atau patutnya salah satu. Padan dan bolehnya menerima salah satu. Tapi bukan terima dua-dua. Tidak ada mungkin yang dia boleh terima ada dan tiada serentak. Itu bukan mungkin, tak mungkin. Kan? Tak mungkin. Tak mungkin tu boleh terima ada dan tiada.
Bila sebut mungkin, dia boleh terima salah satu. Boleh ada dan boleh tiada. Yang menerima tiada satu atas jalan bergilir ganti, tak boleh berhimpun. Dia tidak boleh ada dan tiada pada satu benda yang sama dan pada masa yang sama. Macam kita sekarang ni, dulu tiada, kemudiannya ada, kemudian tiada. Dia tidak boleh masa tiada itu kita ada, masa ada tu tiada. Ni dalam Arab dipanggil ala sabil tanawub. Ala sabil tanawub. Tanawub niyabah, atas jalan bergilir ganti. Dia tidak boleh terima sentak ataupun tak ada dua-dua. Hak tak ada dua-dua tak nama mungkin. Bergilir ganti dan patutnya. Cuma ada mungkin yang telah diada, ada mungkin yang sudah ditiada, ada mungkin yang akan diadakan, ada mungkin yang takkan diadakan. Saya dah pernah cerita dulu. Jadi Allah mencipta perkara yang boleh ada dan tiada. Allah cipta mungkin ini dengan tidak berkongsi dengan siapa, dengan tidak ada bantuan yang lain. Allah mengada ni dengan benda mungkin. Allah tak akan mengada benda yang wajib dan benda yang mustahil. Benda wajib Allah tak akan mengadakan. Mana wajib? Wajib akal. Hak wajib akal macam mana? Allah sendiri tu dia panggil wajib akal. Kudrat Allah tu dia panggil wajib akal. Iradat Allah dipanggil wajib akal. Allah tak mencipta perkara wajib dan Allah tak mencipta atau mengadakan perkara mustahil. Mustahil juga mustahil akal. Allah tak akan cipta isterinya. Allah tak akan cipta anak. Sebab bukan tugas ataupun fungsi kudrat Allah SWT. Kudrat Allah tidak menuju kepada perkara-perkara yang tersebut. Cuma mungkin kena ingatlah, wajib ni pula wajib akal dan mustahil akal yang kudrat tak cipta. Tapi wajib adat, mustahil adat kan, kudrat cipta. Kudrat boleh mencipta wajib adat dan mustahil adat. Itu saya pernah cerita dah tu. Baik, kita nak teruskan. Dan pada meniadakan dia, meniadakan mungkin. Artinya, arti meniada, arti meniada ini menghilangkan adanya, ada mungkin itu, dan mengekalkan ketiadaannya. Kalau yang ada, Allah hilangkan bagi ada. Ini Allah meniadakan dia, mentiadakan dia. Meniada ni menghilangkan adanya suatu mungkin. Menghilang makna apa? Allah bagi mati, Allah binasa. Ini menghilangkan ada ni, ini dia panggil takluk hakiki. Maaf payah sikit. Takluk hakiki. Bagi tiada, bagi ada, mengada, mentiada, dia panggil takluk hakiki. Takluk hakiki maknanya, kalau takluk kudrat, kudrat yang mengada mentiada maknanya kudrat buat sungguh. Maknanya Allah sedang membuat dan mentiadakan. Ini maknanya kerja kudrat yang sebenar. Dan mengekalkan ketiadaannya. Allah kekalkan dia di atas ketiadaan. Mengekal ni bukan kudrat kena buat, tak payah buat, kekal saja, maintain di atas ketiadaan. Ini dia panggil qabdah. Dia panggil takluk majazi. Mana Allah tahan daripada keluar. Ini mengekalkan ketiadaan, dia panggil takluk qabdah. Qabdah ni di bawah genggaman kudrat Allah. Allah tahan daripada dia muncul dan timbul dan ada. Allah kekalkan ketiadaan bila? Pada waktu imkan lagi Allah Ta'ala tahan. Sebab tu takluk kudrat dipanggil tugas. Pekerjaan kudrat ini
Kan? Hari-hari lah. Kan? Kadang-kadang takluk hakiki, kadang-kadang takluk majazi. Ada takluk hakiki, ada takluk majazi. Takluk hakiki mana? Hari ini Allah menghidupkan, mengada. Dan hari ini juga ada Allah mentiadakan, Allah bagi mati. Duk hidup-hidup, mati. Itu kerja kudrat yang sebenar. Dia panggil takluk hakiki. Bagi lahir, bagi ada, itu takluk kudrat yang sebenar, mengadakan. Tapi maintain, kekal, tahan, jangan mati itu bukan kudrat buat pun, tahan dia. Itu dia panggil qabdah. No? Dah faham? Qabdah. Itu maknanya Allah tahan. Dia panggil takluk juga, takluk majazi. Allah kekalkan di atas ada, dia panggil. Kalau dia dah mati tu hari ini, mati subuh tadi, zuhur tak bangun-bangun dah pada kubur, sampailah kiamat nanti, Allah tahan dia, Allah kekalkan di atas ketiadaan. Selagi tak sampai kiamat, tak bangun dia. Ini dia panggil takluk qabdah. Allah tahan dia, jangan bangun sampai masa dia. Tahan bukan macam kita tahan, bukan macam kita tahan. Macam kita tahan penat, nak tahan banyak-banyak ni. Dia bukan macam tu. Dia mengadakan kita bukan macam kita mengadakan. Allah mengada tanpa penat. Kun fayakun. Baik. Kita ni, saya pernah sebut dah, dulu Allah kekalkan kita di atas ketiadaan. Kemudian Allah mengadakan kita, lahir kita, mengekalkan di atas ketiadaan itu pada masa azali. Dan pada masa imkan, yang mana belum lagi sampai masa untuk kita lahirkan, kita dilahirkan. Kemudian Allah mengadakan kita, takluk lagi. Mula-mula tu kekalkan di atas tiada tu, masa azali dulu ni. Masa kita belum lahir tu, Allah kekalkan atas ketiadaan. Dia panggil takluk lagi, takluk majazi. Mana kudrat tahan. Tahan dia jangan keluar, tak sampai masa jangan keluar lagi. Tapi tahan bukan macam saya tahan macam ni. Buat contoh saja, dia tak perlu macam tu Allah nak tahan. Ini panggil fi qabdatin, yang dalam Quran sebut dalam qabdah, dalam genggaman kudrat dia Tuhan tahan. Kemudian sampai time Allah mengadakan kita. Mengada tu memang bagi jadi sungguh. Ini takluk hakiki. Bila dah ada lah ni, Allah kekalkan di atas keadaan. Mana kita sekarang duduk pada tangga ketiga, kekal di atas ada. Ni kita lah ni di bawah qabdah Tuhan, di bawah takluk kudrat juga. Dia panggil takluk majazi, dia panggil takluk qabdah. Kemudian sampai time Allah mentiadakan kita. Tu buat sungguh, bukan tahan-tahan, nak buat sungguh. Dia panggil takluk kudrah tanjizi. Hadis yang hari dia panggil takluk hakiki. Tuhan bagi jadi sungguh. Bila dah mati masuk kubur, Allah kekalkan di atas ketiadaan. Kekal tu qabdah Tuhan juga. Banyak ni kerja Tuhan. Kullu yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah dengan urusannya. Tapi tak kata sibuk. Sibuk ni kita. Kalau kita sibuk sangat. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari dia dalam urusan, dengan urusannya. Bila dah kekal di atas ketiadaan, datang kiamat, Allah mengadakan kita. Hak tu hakiki tu, bagi cipta, bangun balik. Lepas ada, Allah mengekalkan di atas keadaan. Allah kekalkan ada. Yang masuk neraka kekal selama-lama, yang masuk syurga kekal selama-lama. Syurga neraka tak binasa selama-lamanya. Nampak tak? Ini takluk hakiki, takluk majazi, takluk hakiki, takluk majazi, takluk hakiki, takluk majazi, takluk hakiki, takluk majazi. Dia jadi begitu. Tapi ada hak yang Tuhan kekalkan di atas ketiadaan tu, daripada awal-awal lagi kekal di atas ketiadaan. Ni hak mungkin, dia panggil mungkin lam yujad. Mungkin yang Allah Ta'ala tak akan cipta dia, Allah kekalkan di atas ketiadaannya. Hak saya sebut tadi ni, Tuhan ada dah kita, kemudian kekalkan di atas ketiadaan. Hari ni seorang mati lepas subuh, masa zuhur Tuhan kekalkan di atas ketiadaan. Tu ada juga yang macam tu. Tapi maksud di sini Syekh, kekal di atas ketiadaan ni, hak tak ada tu, hak Tuhan memang tak ada di ilmu Allah, yang Tuhan takkan cipta.
maka kekallah di atas ketiadaan dia. Anak kita yang ke-1000, kan? Bukan 1000 lah, yang ke-20, makin ni boleh jadi, kan? Yang yang banyak sikit. Yang ke-1000 ada anak 100 orang tahu. Yang ke-1000, 1000 ni dahsyat. Ni boleh jadi model iklan kopi. Itu. Baik. Yang ke-1000, anak kita yang ke-1000. Tu mana Tuhan kekal di atas ketiadaan anak kita yang ke-1000. Tuhan tak pilih. Jadi Tuhan duk buat benda ni, hak saya cukup sebut 7 tadi ni, tanpa Allah berkongsi dengan siapa pun, tanpa syek dengan siapa, tanpa bantuan yang lain, tanpa mu'alajah, tanpa wasitah, tanpa ada campur tangan, dan tidak ada perantaraan yang lain. Baik. Itu. Maka tiada yang menjadi dan membuatkan apa-apa perbuatan melainkan Allah. Tiada menjadikan dan membuatkan apa-apa perbuatan melainkan Allah Ta'ala jua. Allah sahaja. Maka takut kita faham, takut kita ni lagi, perbuatan ni kita pun ada juga perbuatan kasbi kan, dengan jalan usaha. Tak. Maka tiada ada perbuatan atas jalan keluar daripada adam kepada wujud melainkan baginya Allah Ta'ala jua. Kita ni membuat perbuatan juga atas jalan usaha dan ikhtiar, tapi Allah mengadakan perbuatan atas jalan ijad wa taksir, menjadi dan memberi berkat. Atau dengan jalan ikhrajul mumkin minal adam ilal wujud, mengeluarkan, menimbulkan mungkin daripada tiada kepada ada. Ini hanya Allah. Kun fayakun. Ini yang maksud kun fayakun, daripada tak ada pum ada. Kalau Allah cipta bulan za tum, daripada tak ada sam, satu Allah munculkan. Ini dia panggil kun fayakun, bukan Tuhan kata kun. Ini nak beritahu tak pantas dan tanpa ada plan, kan? Itu seperti mana kalimah kaf dengan nun tidak ada wasitah, kan? Itu ibradul mungkin. Kita ni membentukkan suatu. Kita ni membentuk daripada pokok, kita bentukkan papan kita bentukkan rumah. Allah, pokok tu Allah yang cipta kayu tadi, kan? Lagu mana Allah Ta'ala cipta pokok, kan? Daripada pokok tadi jadinya Allah cipta juzuk-juzuk, kan? Allah mencipta pokok berjuzuk-juzuk. Daripada juzuk tadi membesar, meninggi, besar, tinggi, dia jadi semakin besar, semakin tinggi. Itu semua daripada penambahan juzuk-juzuk, sehinggalah menjadi besar dan panjang. Itu. Jadi sudah pasti Allah bukan daripada juzuk. Nak kembali pada cerita tadi. Kalau Allah mencipta sesuatu daripada juzuk, sebab tu pokok, bila kita kisar kembali pokok tadi ni, kan, dia akan jadi habuk-habuk yang halus. Kita tengok papan sudah, kan? Papan tukang buat tu, habuk tu tadi berjuta-juta. Kalau suruh kira bagi 1 juta pun saya tak mau, kan? Habuk tu, betapa banyak gabungan juzuk-juzuk yang dipanggil suku-suku yang berbilang, yang Syekh sebut. Baik. Melainkan baginya, yakni melainkan perbuatan, melainkan perbuatan itu bagi Allah Ta'ala jua. Baginya Allah Ta'ala jua. Allah yang membuatkan perbuatan tadi. Tapi takut faham kata Allah yang buat perbuatan tadi menjadi Mu'tazilah, menjadi Jabariyah pula dah, kan? Takut jadi Jabariyah pula. Baik. Tetapi dia panggil istidrak.
Walaupun perbuatan ini tidak ada perbuatan melainkan Allah, melainkan perbuatan Allah, ataupun istidrak daripada kata tidak ada yang menyekutukan atau tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Tapi jangan jadi jabar ya. Tetapi yakni sungguh pun perbuatan itu semuanya daripada Allah, dibangsakan buatan macam tu juga lah. Buatan. Tetapi dibangsakan buatan bangsa senghajai. Sengaja ni macam mana? Seperti sengaja atau pilih nak menyurat dan pilih nak memukul kepada hamba-hamba itu sah. Boleh. Jangan jadi jabar ya. Kan? Semua perbuatan daripada Allah. Lepas tu jabaran ni timbul dulu lagi. Timbul ni pada masa zaman Muawiyah dengan Sayyidina Hasan bin Ali. Kan? Itu. Tapi ada golongan mengatakan Muawiyah yang mencerita ni bukan keadaan bohong. Tomahan ke atas Muawiyah. Jangan kita sama sekali nak masuk campur dengan sahabat-sahabat yang Nabi iktiraf. Yang kita cuba faham. Cuma mungkin timbullah pengikut-pengikut dia yang tak masuk kan. Timbullah di kalangan ustaz-ustaz mereka ini yang mengatakan dah ni tak boleh kita bergaduh lah, taatlah dengan pemerintahan Muawiyah. Kan? Semua ni Allah yang buat keputusan. Semua perbuatan daripada Allah SWT. Allah yang menentu segala-galanya. Ni dulu. Sebab kita jangan ni lagi dah, bangkit dan bangun lagi. Tetapi dibangsakan perbuatan bangsa senghajai. Sengaja ni Arab panggil ikhtiar. Kalau petani bahasa dalam dia panggil sengeleng. Lepas lagi kita sengeleng, ada lagi depan. Kalau darat lagi, kalau Kelantan sekeleng. Dia Kelantan, siapa Kelantan ni? Sekeleng. Aku sekeleng buat. Kalau tu sengeleng, itu bahasa buku dia lah, sengeleng. Mai kampung ni sekeleng macam-macam. Kelantan pun sekeleng juga. Kadang-kadang sekeleng. Tani pun sekeleng. Tapi senghajai. Sengaja ni ikhtiar. Pilihan kita. Kita pilih. Takkan jadi menyuhat kalau kita tak pilih. Ada tangan berjalan zoom tanpa dia ikhtiar, tanpa dia nak. Ni macam mana hang boleh tak tahu tangan beri. Boleh. Nak kepada itu dia punya ikhtiar sengaja. Nak sebut tak erti. Dia sendiri nak sebut benda tu. Nak, mau. Ada kala bahasa Kedah, mau. Dengan sebab apa? Dengan sebab perbuatan tu dibangsa sengaja, dibangsa kepada maunya kita. Mau membunuh. Mau tu. Mau ni Allah buat. Kudrat buat ke mau? Siapa boleh tunjuk mau? Kudrat kan dia dengan mungkin. Allah buat benda mungkin, benda yang ada. Kudrat dia buat benda yang mungkin dan benda yang ada. Kudrat dia tak buat benda amrun iktibari ni, benda amrun iktibari kudrat tak buat. Kita je buat nama. Perang tu Allah yang pecah. Pecah tu bukan Tuhan buat. Pecah tu hanya nama saja. Faham ni? Yang silap faham ni saya sesat. Akan kata saya sesat. Begitu. Macam bulat. Kalau bola, adakah yang cipta bola tu dia buat bola kemudian dia buat bulat? Dia buat bola kemudian dia buat bulat. Adakah? Tidak. Dia buat bentuk itu, jadilah bulat dengan sendirinya. Itu amr iktibari. Al-umur al-i'tibariyah laisat min makduratillah. Amrun i'tibari, dia bukan makdur, kudrat Allah SWT. Saya tak boleh sebut banyak, ini bahaya kalau silap faham. Bahaya.
Adakah bilik ni tukang buat ni, dia buat bilik kemudian dia buat ruang? Ada tak? Dia buat bilik dulu macam ni kemudian dia buat ruang. Tak payah dia buat bilik jadi ruang lah. Nama bilik kan? Kalau tak ada ruang bukan bilik. Sebab tu ruang ni ada apa itu ya. Kalau kita buat itu, Allah buat macam tu. Baik. Jadi maknanya mau tu, kalau cakap ni, mana tidak ada kaitan dengan kudrat Tuhan. Kita sendiri. Nampak? Sini salah kita. Ya Allah nak siksa kita nanti di akhirat ni. Kenapa kamu mau? Kenapa kamu pilih? Tapi kita bergerak pitikan memang Allah. Memang Allah beri. Tapi kenapa kamu mau ke situ? Kenapa kamu nak ke sini? Kenapa kamu pergi ke tempat jahat? Kenapa tak pergi tempat baik? Allah waktu Rasul beritahu benda baik dan jahat. Kenapa kamu berlangkah ke situ? Kenapa kamu mau? Dan kamu nak bunuh pula, kenapa kamu nak? Dan kenapa kamu menghulur? Tapi berjalan tu daripada kudrat Allah. Jadi kenapa kamu hulur ke situ? Kamu salur ke situ? Sini soalan dia. Oh, nak jawab tak boleh, kata Allah. Itu baru saya cerita. Allah tak bongkar. Dia tanya, nak jawab tak boleh. Dan kita duduk pergi kata Allah. Ini betul sengaja menghajai. Mana? Seperti menyurat, memukul, dibangsakan kepada hamba-hamba itu sah dengan sebab sengaja. Sengaja ni pilih hati, mau hati hamba-hamba padanya, pada perbuatan itu. Sekeleng dia, pilih hatinya, mau dia kepada benda membuat perkara itu. Iaitu sengaja, takut tak faham. Saya tak faham ni, tak tahu ni. Iaitu sengaja hamba pada membuat perbuatan itu. Condong. Jangan duk bangun alik tu. Bunyi condong. Bukan cundung, condong. Jangan satu-satu tu dia ada maksud dia. Condong. Condong hati kan, bukan cundung. Kena ada word condong. Jangan pergi buang alik tu. Condong. Macam tajwid juga. Condong hatinya. Condong kita cenderung lah. Bahasa kita cenderung. Mau. Ni macam sini. Ni baik jahat. Mau ke baik. Condong tu baik. Cenderung. Itu. Dan menghendakinya. Hati. Yang dikatakan baginya condong hati ni ikhtiar. Tak faham ni, tak tahu. Ya mana sengaja. Apa makna sengaja ini? Sengaja itu iaitu condong hati yang dikatakan ikhtiar. Ikhtiar ni pilihan hati. Kita nak tu. Kalau guru saya kata nak. Kita nak pada nak tu. Nak tu hak kita. Nak ni benda bukan benda wujud. Dia panggil amr ijtibari. Amr ijtibari bukan makruh. Dia tidak ada kena mengena dengan kudrat Allah. Dan memang Allah tak buat benda ijtibari. Jadi mana tidak, kalau ada kaitan dengan kudrat Allah, kita boleh dakwa Allah lagi. Kita boleh dakwa dia lagi. Tapi dia tak nak kena menang kudrat dah. Kenapa kamu mau? Mau ni aku buat ke mau? Mau ni pada siapa? Daripada kamu, bukan aku. Mau tu. Ni payah. Sini kena faham tak? Kalau faham tak kita boleh jawab. Ni banyak soalan-soalan yang banyak orang sangkut kat sini. Kenapa? Allah yang menentu segalanya, Allah yang buat segala perbuatan. Tiba-tiba aku bunuh orang, Allah yang buat, itu aku masuk neraka. Kita nak jawab apa kita? Nak jawab apa? Jawab mau condong je lah. Jawab sekeleng. Dia tak faham sekeleng, tak tahu. Dia tak apa sekeleng, tak faham dia tanya lagi. Pada kita nak jawab tak boleh. Dengan irodat tak? Dengan irodat. Irodat macam mana? Mau tu tak ada kaitan dengan irodat. Irodat macam mana? Kalau dengan makna irodat tu, dia panggil itu irodat tu, dia panggil irodat syar'iyah. Irodat bukan makna irodat sifatnya irodat Allah ni. Ingat dia sebab mau kita irodat je. Daripada yuri tu irodat. Tapi bukan irodat sifat. Ni irodat ni mana irodat
iradat yang mana dengan mana masdari, dengan mana berkehendak, dengan mana iradat nolak. Macam mana? Allah yuridullahu bikumul yusra, Allah mau kamu itu mudah, dan Allah tak mau kamu itu payah. Sedangkan semua datang dari iradat Allah. Tak mau tu makna lain. Tu makna lain. Ada mau kehendak tu ada makna lain. Nanti datang bab iradat, nanti saya kena cerita lain. Itu. Ini maknanya ambil iktibar. Baik. Iaitu yang dikatakan baginya ikhtiar dan usahanya. Seorang tadi, usaha ni susah payah, penat lelah. Susah payah duk pergi, penat lelah duk buat. Tu usaha. Kalau kita gaji, nak kepada gaji, kemudian duk tolak tarik. Nak tolak pi tarik. Kita tarik, lalu dengan kudrat Allah kita boleh bergerak. Kita nak tolak, lalu kita cuba nak tolak, dengan kudrat Allah berjalan tangan kita tadi kepada tolak. Dan iaitu usaha pula menyertai perbuatan itu dengan anggotanya dua. Itu menyertai perbuatan itu dengan anggota. Menyertai tolak, tarik, memaku, katok, tarik, tolak, pergi dan itu dia panggil menyertai dengan anggotanya. Dengan anggota ni, dengan kudrat yang ada pada anggota. Bukan perbuatan itu dibangsakan kepadanya, kepada hamba. Perbuatan itu langsung tidak dibangsakan kepada, dinisbahkan kepada hamba itu. Dinisbah ni atas jalan mengeluarkan, kita baca matan dulu, mengeluarkan daripada Adam kepada wujud, tidak. Jadi maknanya, kalau di tengah memaku tu, di situ ada dua kudrah. Kudratullah wa kudratul hadis. Kudrat Allah dan kudrat baharu, kudrat kita. Kudratullah ala sabilil ijad wa taksir. Kudrat Allah atas jalan menjadi. Ijad ni lah mengeluarkan daripada mungkin kepada wujud. Itu mana ijad. Itu mana ijad. Sebab tu ijad ni tidak ada siapa boleh nisbah kepada dia lain pada Allah. Ijad ikhrajul mumkin minal adam ila wujud. Jadi kudratullah ala sabil ijad wa taksir. Taksir memberi bekah. Allah yang beri bekah. Kalau dia tengah potong, putih. Yang memutus itu Allah. Dan di perbuatan itu dia ada kudratul hadis, kudrat kita, kudrat baharu. Kudratul hadis ala sabil kasbi wal ikhtiyar, atau ala sabil ikhtiyar wal kasbi, atas jalan pilihan hati, mau dan usaha. Atas jalan usaha. Baik. Kita baca dalam. Kita tak baca matan tu, kita tak faham. Dan iaitu usaha menyertai perbuatan itu dengan anggotanya hamba. Bukan dibangsakan, ini bukan perbuatan itu dibangsakan kepadanya hamba itu atas jalan pandangkan hamba itu menjadikan dia akan perbuatan itu. Bukan atas jalan hamba itu yang menjadikan dan mengeluarkan dia perbuatan itu daripada Adam, daripada tiada kepada wujud, kepada ada.
Ikhraj mungkin min al itu ini yang dipanggil kun fayakun. Mengeluar daripada tidak ada asas, tidak ada plan. Nah, dengan tanpa ada alat, kun fayakun. Ada maka ada. Kita tak nama kun fayakun. Daripada ada kepada ada, kita ni mengada daripada ada kepada ada. Daripada ada dan ada. Mana? Ada kayu, ada rumah. Ada pokok, ada papan, ada rumah. Nah, daripada ada. Allah daripada tiada kepada ada. Ini makna ikhraj. Mengeluarkan. Itu kata kita hanya usaha. Kayu, usaha-usaha orang tolak-tolak jadi papan. Daripada papan, usaha paku, ketung jadi rumah. Itu kita. Nah, daripada ada kepada ada. Allah daripada tiada kepada ada. Hebat. Ini kun fayakun. Ni saya bila baca tauhid tadi ingatlah kata bang MH 730. Ingat kat kata bang. Berapa 370 ke 730? Sebutlah banyak mana pun. 370. Ingat kat kata bang. Kita puasa kebesaran Allah Taala. Kehebatan dan turun kita dengan Allah SWT. Dia boleh buat, dia boleh tunjuk. Amerika pening. Dia baca alat ni canggih. Tak jumpa. Acah-acah. Nampak objek kat sana, nampak objek kat sini, nampak satu objek 200 kilo lebih. Tak ada ni objek kat sana pula. Pening. Cina dengan Amerika. Allahu Akbar. Itu sikit sangat Allah tunjuk. Sikit sangat berbanding Allah tunjuk kuasa kepada umat-umat Nabi dulu. Itu. Saya duduk puasa. Bila baca ringan, takut dengan Allah SWT. Puasa ni. Baik. Ini duk cerita ni pada perbuatan tak habis lagi. Perbuatan tak habis lagi. Kamu mempasir pada perbuatan. Baik. Habis tu. Dia hanya lalu saja, sentuh. Dia selit sikit celah tu. Jadi kena jawab elok tu. Kalau seorang tadi dia buat satu perkara maksiat, jangan kau nampak Allah semata-mata. Ada usaha kamu yang kamu buat. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlakunya kerosakan di darat dan di lautan dengan sebab usaha tangan-tangan kamu. Bima kasabat aydin nas. Itu. Supaya Allah nak berzohirkan kesalahan-kesalahan kamu. Allah nak tunjuk kesalahan kamu. Jadi berlaku kerosakan kesalahan itu daripada kita, bukan daripada Allah, daripada kita. Itu Allah kata bima kasabat aydin nas. Kerosakan yang berlaku sampai kita tengok dalam Facebook sehingga dia kata Allah ni mungkin tiada. Kalau Allah ada, Allah dah tolong dah. Allah tolong dah ni. Kapal terbang hilang. Kenapa Allah tak tolong? Dia tak tahu kerosakan itu berlaku ni sebab kita. Dengan sebab tangan-tangan kita. Dia maka sebab aydin nas. Kalau kamu yang punca buat itu, kenapa Allah nak tolong? Kenapa dah 5-6 hari baru kita nak isytihar sembahyang hajat? Isytihar doa. Kenapa masa hari pertama tu belum? Kerana hari pertama kita tak nampak Allah yang buat. Betul? Bila 5 hari dah tak ada, ya Allah. Baguslah ada kita nak cerita. Patutnya bukan hari yang kelima. Ya Allah, bantulah. Panggillah ustaz-ustaz tu tengah laut pergi baca doa. Tak apalah elok, tapi tak patutnya sebenarnya nak cerita tu macam tu sebenarnya. Bila kita silap hari pertama, kita tak nampak Allah yang buat. Kita tak nampak dia buat. Hari pertama kita petikai, kena kapal terbang ni pilotnya dah berapa ribu kilometer. Kita nampak bukan kerja Tuhan ni. Kita nampak teknikal sebab kesilapan zahir duniawi yang nak. Kita tengok kapal terbang guni. Yang terbang emas pula tu. Lepas tu dah 5 hari tak jumpa juga. Ya Allah, Engkau lah yang membuat. Ya Allah, tunjukkanlah. Kita macam main-main dengan Allah. Mudah-mudahan tak begitulah. Yang ni saya sebut takut jadi begitu. Bukan saya
tuduh begitu tidak. Takut jadi begitu, dia tak mau. Hari pertama kita kena nampak Allah. Lepas tu bila kita duk nampak ketikai kerana dia tengok tu sampai ada orang di dalam tu ada macam-macam lah. Analisis yang apa ni yang betul lah, yang tak betul lah. Semua dah, tambah di kedai kopi. Banyak kita cerita. Yang hebat-hebat di kampung, mana-mana kampung. Oh, macam-macam oh. Banyak macam anggapan. Kita nampak ni fizikal. Nak akhirnya Allah nak tunjuk. Kita baru nampak Allah yang buat. Macam mana kita tak bantu dia? Kan? Macam mana dia nak bantu kita? Intan surullah yang sukum. Kenapa? Kalau Allah dah, kenapa dia tak tolong? Kan nak jawab. Kita kadang tak salah. Tak salah remaja-remaja dalam internet, dalam Facebook tu. Kadang-kadang kita nak kata dia soal tu, dia pun tak tahu salah ke tidak. Dia sudah salah ke soalan dia? Dia pun tak tahu salah ke tak. Pemimpin tu pun tak berdoa, dia suruh rakyat berdoa. Ini jangan terangan. Faham lah. Masing-masing faham, tak kira lah siapa kan. Begitu. Lepas tu kita check dalam mah tu ada apa. Kan? Ada arah. Lagu mana pelayan-pelayan. Dia kena check habis. Kenapa kita nak mahu Allah? Kan? Kenapa Allah tak tolong-tolong lagi? Kamu tak suruh, kita suruh yang surkum. Ya, kamu tolong Allah, aku tolong kamu. Allah akan tolong kita. Lepas tu saya tak mau cerita lebih-lebih. Jadi macam-macam. Jadi analisis lain tak? Marah. Dia kata macam Allah tak ada, Tuhan tak ada. Remaja-remaja ni kita nak marah dia tak boleh sebenarnya. Kita boleh tegur begitu lah. Dia kata salah ni. Maknanya ni didikan daripada ibu bapa dan negara kita sendiri, didikan tekanan terhadap agama itu. Itu yang besar ni. Kerana dia tak, sebenarnya dia sendiri pun tak tahu soalan tu salah. Dia sendiri pun tak tahu. Kenapa salah pula Tuhan ada ke tak? Dia sendiri soalan itu okey pak. Bagi dia. Sebab dia pun tak tahu kata soalan tu membawa kepada keluar pada agama. Dia kata murtad. Murtad tahu apa pula dia tanya kita? Sakit hati. Dia tanya apa itu murtad? Kenapa boleh jadi murtad dia kita pula? Allahu Akbar. Inilah kita kena tanam sebuah akidah. Sebut terang-terang dalam Quran. Dia jelas. Jadi Allah sandarkan, sebut je usaha pada kita. Zahadul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Supaya aku nak beri rasa ni sebab perbuatan kamu yang kamu membuat kesilapan di muka bumi. Dengan sebab kesilapan kita. Dia sebut di kampung apa? Kalau tak buat kereta terbang tak jatuh. Kita apa punca jadinya aksiden mati? Sebab apa banyak mati? Sebab kita buat kereta. Kita tak kereta naik kuda tak ada aksiden. Aksiden tak ada. Kenapa ozon jadi nipis? Ini sebab apa? Panas dan asap. Kita buat kereta, kita cipta kereta, jadinya asap, aksiden. Aksiden hari-hari mati-mati. Ini sebab kenal. Kuda tak nak aksiden. Gambar cowboy tak ada. Cowboy sama cowboy aksiden. Ini sebab kuda. Kita tengok binatang. Kita tengok lebah. Kita pergi keluluk, sini keluluk kan. Keluluk tak ada. Dua mati aksiden. Kan dia buat bulat tak ada. Cekat masa apa. Dia kata ustaz kalau kuda macam tak ada. Macam mana pergi Kuala Lumpur? Tak, kalau kita naik kuda tak ada Kuala Lumpur. Dia ada cara kuda zaman Nabi dulu. Kita tengok lagu mana ada Tamadun Islam dulu di Iraq dia sebagainya di Baghdad. Mana ada kapal terbang, mana ada kereta. Maju. Lagu mana dia sampai tak, dia takkan jadi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur mungkin jadi setiap kampung akan jadi bandar. Tapi dah kita besok memang susah kita. Jadi banjir, jadi panas semua sebab tangan kamu orang kata. Kita tebuk pokok, tebuk kita butuh gunung bukit. Itu. Jadi banjir. Kita kata, ya Allah, kenapa kau? Kita mahu dia. Benarnya kita kurang ajar dengan dia bila kita sebut itu. Ya Allah. Itu yang takut kita berhubungan. Allahu Akbar. Ini. Tak kira Tok Bomo atau Opong ni. Tok Bomo cerita kak.
Tak, kadang-kadang teruk sangat kita hantar Tok Umar ni. Dia sini kalau tanya Tok Umar ni, saya sini tak dengar tak. Dia tengok dia macam apa yang dia baca. Kadang-kadang kita mudah sangat syirik. Ni syirik. Tentu ada golongan yang nak mensyirikkan golongan tertentu. Dia ambil peluang masa tu. Ni syirik. Ni. Bukan terkait ni. Banyak ustaz yang buat syirik. Minta bantuan pada makhluk. Kita tak sedar masa tu ada puak lain yang masuk. Kan? Tu. Tapi silapnya Tok Umar ni, kan? Dia pergi buat orang ramai. Orang ramai. Dia pergi jawab pula. Kau jangan jawab. Yang duk perhuduh dia ni sebab apa? Manusia yang perhuduhnya, orang lain yang perhuduhnya. Nah, dia tak terbang, kita bagi dia terbang. Nah, kita bagi dia terbang. Tok Najib tengok kapal terbang, tengok dia lalu di orang tu. Nah, hati jadi huduh. Tengok perempuan, tengok semua belakang macam-macam. Dia tengok puan nampak mengantuk dia sebut dia lah. Kan? Jadi kita yang nak perhuduh, jadi kita nampak hak dia buat tu huduh sangat. Bukan saya sokong dia pun, tidak. Kita kena adil. Nah, kalau dia baca elok, itu cara dia. Cara, kalau buahnya pun tak. Kalau cara dia, dan dengan cara dia buat, ulama tu banyak cara perbuatan yang berlain-lainan. Dia gugu pondok sini, kadang-kadang kita pergi minta air, kalau kita kena santau, buahnya juga yang dia baca ni. Tapi kita pergi perhuduh dia. Dia duduk tu elok. Terus dia terbang terbalik macam-macam. Jadi kemudian dia pergi jawab, kan? Nak support boya ni masalah. Dia support boya, support habis. Semua nak support. Hak ni masalah situ saya tak support. Itu tak kena. Yang paling baik dia buat di bilik. Dan bomo yang sama juga yang Abdan ni Mona Fendi. Siapa saya tahu dia cari jumpa sini dia sendiri. Kenapa situ senyap? Kenapa dia senyap dulu? Malaikat ada jampi-jampi syirik lah. Dia sebab saya pun tak dengar. Saya dengar Allah Akbar. Tapi Allah Akbar orang ramai itu silap. Dia sebut Allah Akbar, mana ini menunjuk kita ini cara Islam. Itu silap, situ silap juga. Tapi yang kita buat syirik itu, kita tak sedar ada golongan lain yang cuba ambil peluang, ambil kesempatan di saat itu. Hal lain tu tak setuju. Kalau buat dalam bilik elok-elok tak apa. Lepas tu hak ni sampai orang putih buat dalam hospital pun buat ni tuduh. Jadi nampak uduh. Dia nampak uduh jadi padan sangat pun syirik kan. Jadi sesuai dengan syirik tu. Padahal kalau kita pakai elok tak ada masalah. Oh dia takbir Allahu Akbar, dia duduk beli senyap. Itu cara usaha dia. Tak apa kan? Dia cakap tu. Jadi tak elok, jadi elok. Kita yang jadi huduh. Dia kata aku tak terbang, mereka yang terbang dah. Tapi bukan saya sokong, tak. Saya tak sokong mana-mana. Kita kena teliti situ kita nak. Kerana ada puak lain ambil kesempatan. Baik. Apa tak mengantuk? Itu. Mengeluarkan daripada Adam kepada wujud. Mengeluarkan daripada Adam kepada wujud. Dan ini makna, inilah dikatakan nafi kam mumpasil pada af'al. Inilah dikatakan nafi kam mumpasil pada af'al. Ini yang dikatakan nafi kam mumpasil pada perbuatan. Kam mumpasil ni ada perbuatan di luar sana yang perbuatannya macam perbuatan Allah. Punya panjang tu situ dia nak beritahu. Nafi kam mumpasil pada af'al. Saya nak baca dulu. Maka nyata daripada perkataan yang tersebut itu bahawasa wahdaniyahnya Allah itu ibarat tutur cakap